korban tu nazar, dia kena sedekah semua. Kalau hak sunat boleh tak apa, dia simpan kepala tu biar dia buat sangkut baju. Ya. Tak dekat dinding tu paku kepala besar tu ya. Sangkut dinding, sangkut baju. Ya. Baik. Tapi kalau kata hak tu korban nazar tak boleh, dia kena bagi semua. Dan boleh tak jadikan upah kepada orang yang menyembelih? Tak boleh. Memang tak boleh. Kita tak dah kat dia kalau kata cik korban ni sembelih, kita ni lah, kita kira upah lah. Upah sekali dengan tulang, boleh buat sup tulang. Ya. Kalau di Malaysia ni kalau buat sup tulang tu kira sedap lagi lah, sebab ada daging lagi kat tulang. Kalau di Mesir, Allah, kalau dia bagi tulang tu tulang sungguh, dia kikih habis semua kali dengan isi-isi. Dia bagi tulang sungguh, sebiji tulang. Tekbek sum-sum dalam tu tak boleh kikih, tu tidak kikih habis semua. Jadi kita pepak tulang sungguh lah. Ni kalau di Mesir dia buat sungguh. Tapi kalau kata di Malaysia ni, kalau bagi tulang tu ada daging lekat kat tulang tu sedap tu. Ya. Baik. Jadi kalau kita kata saya bagi tulang, upah lah. Saya bagi kulit, kepala. Patut tu semua saya bagi. Perut pun saya bagi juga, sebab aku nak buat kabu perut. Habak gitu. Boleh tak? Tak boleh. Hukumnya haram. Haram kerana memberi upah. Tapi kalau sedekah, boleh tak? Sedekah boleh pula. Sedekah tak apa. Ni saya sedekah lah semua, ambil lah. Kalau nak sedekah ambil. Dia beza istilah ya. Dia beza kalam ya. Lain terus hukum. Ingat tak? Gitu. Tiada sah diperbuatkan korban bagi orang yang hidup, melainkan dengan izinnya, kecuali bapa dan juga datuk. Buat korban untuk cucu, tak apa. Korban untuk cucu dengan anak di bawah tanggungan dia, pak boleh buat, tak ada masalah. Tapi kalau anak nak buat korban kat pak, kena minta izin pak dulu. Anak nak buat korban di Kuala Lumpur, nak buat untuk pak tak nak buat korban lagi, nak telefon pak dulu, minta izin dengan pak kalau pak hidup. Tanya pak, boleh tak saya nak buat korban ke pak? Pak kata boleh, buat, tak ada masalah. Okey juga kan, dapat pahala. Tak apa, boleh buat. Kalau pak tak payah duk kata, tak payah. Tak payah buat. Kerana tak boleh, kerana dapat izin dulu. Kalau orang mati, tak boleh buat, melainkan dengan wasiat daripada dia. Kalau sebelum dia mati, dia wasiat, baru boleh buat korban kat dia. Kalau dia tak wasiat sebelum mati, tu terbiang nak buat. Tak payah duk tumbang nak buat, tak payah. Tak boleh buat pada ketika itu. Nampak tak? Ni. Baik. Jadi itu secara ringkas cerita berkenaan dengan korban dan juga daging. Kita dah sebut tadi, untuk siapa kita nak kena bagi. Kena bagi kepada fakir miskin, kena bagi untuk orang-orang kaya sebagai hadiah pun boleh, tidak ada masalah. Ataupun nak bagi semua pada orang miskin pun itu lebih baik. Ataupun kita nak simpan untuk bahagian kita, dan disunatkan kita makan, ambil sedikit bahagian. Kata ulama, kalau sedekah semua itu lebih baik. Kalau kita sembelih lembu, sekok, dapat pahala udhiyah secara penuh. Tapi pahala sedekah dapat ikut bahagian kita bagi. Kalau 2/3 kita bagi sedekah, pahala kita dapat tang 2/3 tu je. Tapi pahala korban tu dapat penuh. Pahala sedekah tu dapat ikut bahagian kita bagi. Hak kita simpan 1/3, okey, kita simpan 1/3 tu tak kira sedekah lah untuk kita. Kalau buat jamu makan, dapat pahala jamu makan pula. Faham tak? Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daging tersebut kata ulama, sebaiknya kalau kita bagi semua sekali kepada orang, dapat pahala semua. Dan elok bagi orang yang berkorban untuk dia ambil sedikit daripada hati lembu, kambing, kebau semua tu, untuk dia makan sikit hati. Kerana tafaul, ataupun dia nak meniru contoh Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi sembelih, Nabi akan makan sedikit daripada hati. Masak hati, dan Nabi makan hati lembu, hati kebau, hati kambing semua, Nabi makan benda tersebut. Dan sebagai tafaul juga, ataupun sebagai sunnah juga, untuk kita nak ingat balik, kalau masuk syurga Allah Ta'ala nanti, makanan pertama yang kita makan adalah hati ikan poh. Hati ikan poh yang pertama dimakan oleh orang yang masuk syurga Allah Ta'ala. Maka kita makan hati lembu semua tu, seolah-olah kita rasa macam kita ni dalam syurga Allah Ta'ala kelak nanti akan makan hati ikan poh. Tafaulan dipanggil, ataupun sebagai menjadi contoh apa yang akan berlaku di dalam syurga Allah Ta'ala kelak. Baik, nampak tak? Jadi yang tu perbincangan kita berkenaan dengan korban secara umumnya. Baik, ada apa-apa tak nak bincang? Kalau kata ada soalan apa-apa, ada. Hai. Faham terlajak ke ni? Nak tanya apa? Buat korban tak ni? Buat korban tak? Kalau boleh kena buat kita dalam hidup kita ni, kita boleh pergi merata.
Kalau kumpul balik duit top up kita tu, rasa boleh buat korban seekor. Tapi kita tak fikir buat korban ni, kita fikir tentang top up kita ya. Ni pun kena pesan juga ni kadang-kadang. Sehari kalau kumpul RM10 duit kita, rasa cukup 12 Zulhijjah 10 Zulhijjah tu rasa boleh buat korban. Kalau pada awal tahun kumpul. Nah, tapi kita boleh kumpul nak buat rumah, kita boleh kumpul nak buat ibadah ni jadi berat sikit. Karena apa? Karena syaitan terlalu banyak nah. Dia banyak duk halang orang jangan duk bagi, jangan duk buat lah. Oi banyak 2800 lembu. Oi. Duk hui tu banyak kali lah. Tapi kalau nak makan daging korban orang dia cukup laju. Dia laju nak makan. Tapi kalau dia nak buat korban tu cukup payah. Kita kena buat kerana kalau boleh kerana ada ulama bincang dalam masalah ni. Ada ulama kata wajib buat korban. Ada ulama kata wajib buat korban ni, masalah berlaku khilaf di kalangan ulama. Benda ni besar kedudukan dan fadilat dia. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa daging korban yang kita buat tadi ni itu akan menjadi tunggangan kita di akhirat kelak. Ada dalam hadis Nabi riwayat Imam dalam Musnadul Firdaus. Ada hadis. Bukan tok-tok guru kita sebut saja. Ada hadis.